dan salam sejahtera. Bersama saya Nur Syazani Mazhar binti Omar dalam Buletin TV10. Bahana seorang remaja berkeperluan khas dikurung selama 9 hari. Itulah yang terjadi kepada seorang belia IQ rendah apabila mangsa didera dan diseksa dengan kejam oleh sekumpulan remaja. Mangsa yang berada dalam keadaan kritikal dijumpai oleh pihak polis di sebuah hotel Bukit 11 Street. Setelah laporan dibuat oleh adik mangsa, selepas mangsa tidak pulang ke rumah selama 2 minggu dan pihak polis juga menahan pesalah remaja yang turut berada di hotel tersebut. Mangsa yang berusia 19 tahun itu dipukul, diseksa dan dipaksa untuk meminum air kencing salah seorang daripada pelaku tersebut. Terdapat 4 orang pesalah yang terlibat dalam perbuatan terkutuk ini iaitu Puteri Nur Amira Aisyah Rusli 20 tahun, Muhammad Syafaqri Muhammad Faizal 21 tahun dan 2 orang remaja perempuan dikenali sebagai A1 dan A2 yang tidak didedahkan namanya kerana masing-masing di bawah usia. Sekian laporan berita dari saya, Nur Syazani Mazhar binti Omar. Saksikan perinciannya bersama wartawan Aisyah An-Nur. Seorang remaja perempuan yang merupakan sebahagian daripada kumpulan yang mendera seorang belia berkeperluan khas berusia 19 tahun di sebuah bilik hotel menjadi orang terakhir mengakui peranannya dalam mendera mangsa. Dia merebus air di dalam cerek di depan salah seorang rakan subahatnya, Muhammad Syafaqri Muhammad Faizal, yang kemudian menuang air itu ke bahagian belakang mangsa. Mangsa didera berulang kali dari 17 hingga 25 Januari 2022. Sebelum ditemui dalam keadaan kritikal, dia kemudian dibawa ke hospital dan dirawat sekitar 10 hari. Gadis itu yang berusia 18 tahun minggu lepas mengaku bersalah pada Isnin atas satu tuduhan menyerang dan penggunaan dadah. Dia tidak boleh dinamakan kerana berusia 16 tahun apabila terlibat dalam serangan itu dan 17 tahun ketika menggunakan dadah metafetamin. Mereka yang berumur di bawah 18 tahun dilindungi di bawah Akta Kanak-kanak dan Orang Muda. Sementara itu, Syafaqri 22 tahun pula dijatuhi hukuman penjara 5,5 tahun pada Februari 2023 selepas mengaku bersalah atas 2 tuduhan bagi serangan dan kesalahan berkaitan dadah. Pada 14 September 2022, seorang lagi anggota kumpulan itu, Puteri Nur Amira Aisyah Rusli, ketika itu berusia 20 tahun, dijatuhi hukuman sekurang-kurangnya setahun latihan reformatif. Seorang lagi remaja perempuan yang dikaitkan dengan penderaan mangsa telah dijatuhi hukuman sekurang-kurangnya setahun latihan reformasi pada Julai 2022. Definisi dan konsep permasalahan. Penderaan mental dan fizikal adalah 2 bentuk keganasan yang berbeza tetapi serius yang boleh mempengaruhi kesihatan dan kesejahteraan seseorang secara fizikal, emosi dan psikologi. Maksud penderaan fizikal merujuk kepada penggunaan kekerasan yang bertujuan untuk menyakitkan atau menyebabkan kecederaan terhadap seseorang. Ini termasuk tetakan, pukulan, tamparan, sepakan atau sebarang tindakan yang menyebabkan kesakitan atau kecederaan fizikal. Konsep penderaan fizikal boleh meninggalkan kesan fizikal yang serius seperti kecederaan badan, kesakitan kronik dan dalam kes-kes yang teruk boleh menyebabkan kecacatan atau kematian. Penderaan fizikal yang boleh meninggalkan kesan psikologi yang mendalam seperti trauma, rasa takut atau tekanan emosi yang berpanjang. Faktor utama permasalahan ini adalah ketidakstabilan emosi dan kesejahteraan mental. Masalah kesejahteraan mental seperti kecemasan, kemurungan atau gangguan emosi yang lainnya boleh menyebabkan remaja mengalami kesukaran dalam menguruskan emosi mereka yang boleh berujung pada tindakan kekerasan. Pengaruh rakan sebaya dan lingkungan sekitar. Tekanan dari rakan sebaya atau lingkungan yang mempunyai kecenderungan terhadap kekerasan juga dapat mempengaruhi remaja untuk menggunakan kekerasan sebagai cara untuk menyelesaikan konflik atau untuk mendapatkan sokongan. Kesan-kesan permasalahan kepada diri dan orang lain. Dari kesan fizikal, penderaan fizikal boleh menyebabkan kecederaan serius seperti patah tulang, lebam, kecacatan fizikal atau kesan jangka panjang yang boleh membawa kepada masalah kesihatan yang berterusan. Ketidakstabilan hubungan sosial. Remaja yang mengalami penderaan boleh menghadapi kesukaran dalam membina berhubungan yang sihat dan kekal dengan rakan sebaya.
keluarga dan orang lain disebabkan oleh masalah emosi dan percaya diri yang terjejas. Kesan-kesan permasalahan kepada orang lain. Ketegangan dalam hubungan. Penderaan yang dialami oleh remaja boleh menyebabkan ketegangan dalam hubungan dengan ahli keluarga yang lain atau rakan sebaya yang menyedari situasi tersebut. Tekanan dan stres dalam keluarga. Keluarga atau orang lain yang prihatin dengan remaja yang mengalami penderaan mungkin mengalami tekanan. Strategi dalam menangani permasalahan ini. Pendidikan dan kesedaran. Meningkatkan kesedaran mengenai kesan negatif dan konsekuensi dara dalam kalangan remaja melalui program pendidikan di sekolah, kempen kesedaran masyarakat dan sumber-sumber maklumat yang boleh diakses oleh remaja. Sokongan emosi dan psikologi. Menyediakan akses kepada sokongan emosi dan kaunseling psikologi bagi remaja yang terlibat dalam situasi dera. Kaunselor atau profesional kesihatan mental dapat membantu remaja menguruskan emosi mereka dan membangunkan strategi untuk mengatasi masalah tersebut. Sekian, terima kasih.